Macam mana boleh berlaku perang besar sampai involvekan orang Islam dengan orang Islam? Sebelum berlaku perang besar, orang Islam perang dengan orang Islam, orang Islam perang dengan orang bukan Islam. Pokoknya perang besar tu perang antara each other dan antara yang dengan yang luar juga. Itu namanya perang besar. Tak berlaku perang besar kecuali hatinya dah berperang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat kita berjumpa dalam majlis baca kitab kita, kitab Mukasyafatul Qulub, dalam waktu asar sampai kita pada muka surat. Dalam riwayat lain, Nabi Daud alaihissalam dikatakan, katakan kepada hamba yang merindukan cintaku, tidak ada bahaya bagimu ketika aku menutup makhlukku dan membuka hijab antaraku dan kamu, hingga kau melihatku dengan mata hatimu. Tak ada bahaya bagimu jika aku menghalangi dunia darimu, manakala aku berikan agamaku untukmu. Tak membahayakan pula kebencian makhluk jika redaku telah kau dapatkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat yang sedemikian ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kita masih membincangkan lagi tentang perkara keutamaan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taat kepada Allah Taala demi dapat redha Allah Taala, demi dapat peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Katakan pada hamba-Ku yang merindui cintaku, yang kita nak cinta Allah, yang kita takut sekali ni sekarang ni, ya. Nak merindui cintaku. Sekarang ni kita dengan kehidupan dunia kita, kita dengan hiburan kita, kita dengan berbagai permasalahan kita yang merosakkan hati kita. Bagi hamba yang nak merindui cintaku, kalau tak dapat satu cerita tau, yang ada tak ada nak rindu sama Allah Ta'ala pun, tak ada lintas nak rindu Allah Ta'ala, tak ada ingat hatinya, tak ada nak seru Allah Ta'ala, tidak ada heran Allah Ta'ala ingat dia ke tidak, tak ada ingat dia tu sedang dirahmat oleh Allah Ta'ala ke tidak, dia dalam peliharaan Allah Ta'ala ke tidak, na'udzubillah, ataupun dalam murka Allah Ta'ala ke tidak. Itu hamba yang tak ada rindu sama Allah Ta'ala. Istilahnya dengan Allah Ta'ala, nobody's business. Tak kisah bagaimana Allah dengan dia, tak kisah Allah nilai dia ke tidak, Allah Ta'ala pandang ke tidak, itu tak ada yang kata nak rindu. Dia tak kisah bagaimana dia di sisi Allah Ta'ala pun dia tak kisah langsung. Na'udzubillah, itu hamba-hamba yang tak kisahkan. Dia jangan kata dia, aku rindu Allah Ta'ala tapi tak capai kerinduan itu. Nak ada rasa bahawa rindu Allah Ta'ala pun tidak. Itu akhlaknya, na'udzubillah, dah bertutup sangat, berselaput hatinya. Demi selaput hatinya begitu. Tak ada cinta pada Allah Ta'ala. Kita tengok belakangan ini, ya. Jangan sangka kita sudah dan masih dalam zaman yang enak-enak lagi tau. Kita dah betul-betul zaman kena serang dengan syaitan. Pada akhir-akhir zaman ni dah betul masuk. Bukan hanya kita diserang dengan dengan penyakit, dah tentulah dengan apa segala macam-macamnya. Yang paling kita takut sekali lah serangan dari dalam hati kita sendiri. Allah, hati kita memanglah syaitan nak goda kita, nak adakan sebelum orang selalu tunggu nanti zaman Mahdi bila, zaman Mahdi akan berlaku perang besar. Perang besar tu macam mana boleh berlaku perang besar? Macam mana boleh berlaku perang besar sampai involvekan orang Islam dengan orang Islam? Sebelum berlaku perang besar, orang Islam perang dengan orang Islam, orang Islam perang dengan orang bukan Islam. Pokoknya perang besar tu perang antara each other dan antara yang dengan yang luar juga. Itu namanya perang besar. Tak berlaku perang besar kecuali hatinya dah berperang dulu. Hatinya sudah saling membenci dulu. Hatinya sudah saling tidak minat dulu. Hatinya sudah pandang serong dulu. Na'udzubillahi min zalik. Kita kalau tengok dalam internet sekarang kita ngeri. Kita kalau tengok senantiasa kita tengok sikit barang dalam YouTube, saya tak tahu Facebook, semua saya tak tahu, tak pandai. Yang saya tahu paling banyak tu aku tengok Facebook. Kerana nak tengok apa berita ke apa, mesti keluar orang sekarang dia punya sikap dia, kalau apa yang dia tak suka saja diviralkan. Dia nak semua orang tahu. Itu maknanya sifat kebenciannya tu terlampau sangat tu. Kalau setakat dulu orang, kalau kita kan belajar bab kalau dimarah suka, dibenci kalau dimarah suka, kalau dipuji cemas, takut. Bahkan kalau dia bukan hanya dimarah, tak dapat layanan dengan yang kehendak dia saja, berapa banyak sekarang, terus satu dunia dia kasih tahu. Satu dunia dia kasih tahu. Sikap nak mengaibkan orang, sikap nak menjatuhkan orang, macam dah tak ada kisah lagi orang.
Siapa pun boleh cela siapa pun boleh kutuk siapa tu, semua tu adalah bibit-bibit kebencian antara satu sama kita semua tu. Dah tak ada simpati. Macam manusia dah tak ada simpati. Ingat, akhir zaman syaitan akan serang daripada segala sudut. Yang kita bilang awal mula dekat sudut dulu, kita selalu cakap dia dalam bicara-bicara akhir zaman. Masa PKP kita banyak bicara tentang perkara-perkara akhir zaman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita banyak bincang tentang perkara akhir zaman. Syaitan akan menyerang dahulu daripada sudut apa? Dalam diri kita sendiri. Dari dalam diri kita sendiri. Itu rindu adalah dari dalam diri kita sendiri. Boleh sampai tak ada rindu kerana hatinya dah penuh kebencian. Boleh tak ada rindu kerana hatinya sudah mula tersibuk dengan segala-gala yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi syaitan tanamkan jahat dalam diri kita sendiri. Suka maksiatnya lain. Dengan hasad dengkinya lain. Dengan tak umpamakannya lain. Dengan kita bilang tak redanya lain. Allah, dengan sifat bermusuhannya lain. Semua tu daripada dalam diri kita. Sebab itu boleh jadi keluar sampai meluap kepada yang lain. Semua daripada dalam diri kita dahulu. Daripada dalam kita, kemudian dari dalam kita, dari dalam dia, antara sesama kita. Kemudian barulah melebat daripada luar. Dia daripada dalam. Orang kalau sakit kan daripada dalam dahulu. Luarnya nampak okey, tapi dalamnya paru-parunya rosak. Dalam nampak sihatnya macam luar, rupanya dalam itu ada kanser. Ada apa? Begitu dari dalaman diri kita dahulu. Baru nanti gobar dah semua jahat. Tak prihatin, tak ingat Allah, tak rindu Allah, tak kisah Allah. Jadi tak timbul umpama antara sesama kita. Barulah nanti jadi gobar semua. Senang. Diinjekkan sikit saja, gaduh. Dari tanamkan dalam diri setiap sesama kita. Ya. Baik ketaatan kepadaku. Ya. Katakan kepadaku yang merindui akan cintaku. Nak dapat rindu pada cinta Allah Ta'ala tu aja satu nikmat yang besar. Yang orang tak pernah umpama pun dia rindu ke tak rindu. Allah sayang dia ke tidak. Allah pandang dia dengan pandang rahmat ke tidak. Allah tu paling takut dia. Rindu pun tidak. Orang yang merindukan cintaku, tidak ada bahaya bagimu ketika aku menutup makhlukku dan membuka hijab antaraku dengan kamu. Kau dah tak ada bahagia. Kau dalam zon keselamatan. Kalau aku lain-lain hamba semua, apabila kau sudah sampai satu tahap yang aku bukakan untukmu, yang lain semua aku tutupkan. Kau dah jadi my special guest. Kau dah jadi special hamba bagiku. Kau dah tak ada bahaya lagi. Walau ditimpa apa istilahnya, kalau Allah Ta'ala sebut dah tak ada bahaya tu, bermakna orang dalam peringkat gini, dia dapat menghadapi bahaya besar tu. Orang begini, di dalam bahaya besar. Sebab itu Allah Ta'ala bilang, tak ada bahaya bagimu. Kalau tak ada bahaya bagimu, biasa-biasa saja kan. Kalau kita dah bilang sama orang, jangan bimbang, tak ada bahaya. Semberang jalan ni, tak ada bahaya. Bermakna apa? Ada bahaya tak? Kalau memang jalan rayanya kosong, kita tak payah bilang jangan bimbang ada bahaya. Semedang saja jalan. Nak semberang sungai, nak berenang sungai, kita bilang, berenang saja. Cuba kita bilang, jangan bimbang, tak ada bahaya. Kalau tak ada bahaya tu maknanya apa? Kalau tak ada bahaya tu maknanya, kita bilang jangan bimbang, tak ada bahaya. Bermakna sepatutnya ada bahaya. Biasanya ada bahaya. Bagi yang lain ada bahaya. Tapi kalau kita bilang, kau jangan bimbang, semedang sungai ini, tak ada bahaya. Bermakna apa tahu? Ada bahaya. Orang takut bahaya. Tapi kalau aku dah kasih assurance, bahaya tu tak boleh kena apa-apa dengan kau. Jadi kalau Allah Ta'ala bilang, tak ada bahaya bagimu. Yang mana sebetulnya orang begini ditimpa bahaya besar. Orang kan kacau dia banyak. Kadang-kadang dia dapat penyakit teruk. Kadang-kadang dia macam-macam dia. Orang halang dia banyak. Kadang-kadang orang attack dia banyak. Kadang orang musuh dia banyak. Dan Allah sendiri uji dia dengan kesakitan. Allah Ta'ala kadang uji dia dengan kemiskinan. Allah Ta'ala ujikan dia dengan kehausan. Allah Ta'ala uji dia dengan kelaparan. Allah Ta'ala ujikan. Tapi semua tu tak jejas sama dia. Tak bahaya. Tak menjadi tidak baik. Tidak ada bahaya. Maknanya ada bahaya tapi tak jejas bahaya. Tidak ada bahaya. Istilahnya lah, kau jangan bimbang. Kau tak akan apa-apa. Kau tak ada apa-apa, tak payah cakap. Kau jangan bilang, tak akan apa-apa. 3 kilo besi jatuh atas kepala kau pun tak apa-apa. Pasal aku dah kasih kau helmet. Maknanya ada yang nak akan menimpa tak? Ada. Tapi pasal ada helmet, kau jangan bimbang. Tapi maknanya ada yang nak menimpa tak? Ada. Dan sampai aku bilang tak perlu bimbang tu bermaknanya apa? Benda tu ialah sangat-sangat membimbangkan dan membahayakan. Tengok, kau tak jangan bimbang. Kalau kau sudah sampai masuk dalam zon yang mana hamba aku lain aku tutup, aku hijab. Kau aku buka. Allah buka. Kalau kita nak dibuka hijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
Janganlah kita, kalau level kita, janganlah angan-angan aku nak tengok muka orang aku jadi kasyaf. Kenapa anda buat ini? Kenapa anda begitu? Saya pandang muka anda macam muka keldai, na'udzubillah. Itu punya level hijab itu orang-orang khusus Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih jauh-jauh. Paling tidak kalau kita dah dibuka hijab oleh Allah Taala, kita dah nampak akan aib kita. Kita dah nampak aib kita, itu mesti kita hijab yang pertama. Kita nampak aib kita nampak jelek kita nampak kotor kita nampak cuai kita. Itulah hijab yang terbuka paling pertama dan utama yang mesti kita kena usahakan. Itu kita kena usahakan. Selagi kita masih belum dapat nampak aib diri kita sendiri, lagi itulah hijab masih full hijab. Apatah lagi kalau kita nampak baik saja diri kita nampak betul saja diri kita masih dalam full hijab, ya. Apa bahaya bagimu ketika aku menutup makhlukku dan membuka hijab antaraku denganmu. Subhanallah, kau ada dalam ruang keselamatan. Kau jangan bahaya. Semberanglah sungai ini. Banyak buaya. Buaya ada dalam pagar sana. Kau ada dalam kawasan sini, di side of pagar, mereka dalam pagar sana. Allah. Ada buaya tak? Ada. Ada arus tak? Ada. Tapi ada pagar tak? Ada. Ada safety belt tak? Ada. Kalau kau dalam lingkungan zon keselamatan Allah Taala, yang lain Allah Taala hijab, yang kau Allah Taala buka, kau selamat. Kau selamat. Mohon supaya Allah Taala Allah mafta' alaina futuhal arifin. Allah berikan pembukaan bagi kami sebagaimana kau bukakan orang-orang arif. Buka faham, buka insaf, buka tawakal pada Allah Taala, buka serah kepada Allah Taala, buka ada yakin pada Allah Taala, buka ada confident dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita masih terhijab. Kita confident dengan diri kita sendiri, kita confident dengan orang, dan kita rasa bahaya dengan tindakan orang. Kita tak tahu Allah Maha menyelamatkan. Kita tak tahu Allah Ta'ala untuk menyelamatkan. Itu semua tu masih terhijab. Masih terhijab. Janganlah kita sangka terhijab tu saja terhijab. Tengok muka orang aku nampak biasa. Itu nama futuh tu saja, yang nama singkat tu saja, kita nampak muka orang je, kita boleh nampak muka dia keldai lah, kita mata tu. Bukan begitu, ya. Itu semua orang level tinggi. Level macam kita, buka hijabnya tu apa? Kau nampak aib diri kau. Kau nampak celah diri kau. Kau nampak bahaya diri kau. Ya. Dan keselamatannya itu apa? Boleh tawakal kepada Allah Ta'ala. Boleh serah kepada Allah Ta'ala. Boleh ada yakin kepada Allah SWT. Dalam zon keselamatan. Kau nampak Allah. Kau dah dibuka oleh Allah Ta'ala. Kau nampak yakin boleh pada Allah. Tawakal boleh pada Allah Ta'ala. Serah kepada Allah Ta'ala. Memelihara engkau ialah Allah Ta'ala. Melindungi engkau ialah Allah Ta'ala. Kau akan kembali kepadanya Allah Ta'ala. Yang lain semuanya itu Allah Ta'ala halang. Lain semua tu Allah Ta'ala, ya. Jadi ada orang lain semua masih dihijab oleh Allah Ta'ala. Kau dah dibukakan dengan macam-macam pembukaan, ya. Itu kau dalam zon keselamatan, maka tak ada bahaya lagi. Dah tak ada bahaya lagi. No one can touch you. They can only catch you. They can only scratch you. But they cannot hold to you. They cannot hold you. What more to eat you. Subhanallah, orang dalam zon gini senantiasa dalam peliharaan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat, kalau Allah Ta'ala pemurah, ya. Kalau minta jangan alang-alang, ya. Minta kita dapat masuk dalam golongan ini. Sementara belum dapat masuk dalam golongan, kita harap kita digaulkan dengan orang dalam golongan ini. Biar kita boleh terikut-ikut akan mereka punya tawakal, mereka punya serah kepada Allah Ta'ala, mereka punya pembukaan hijab, kita masih boleh dapat lagi. Ya. Hingga kau melihatku dengan mata hatimu. Dia nampak, dia confident dengan Allah. Dia bimbang kalau kita orang begini, Allah majadikanlah, ya Allah, kita orang mereka, ya. Kita selalu bimbang kalau orang kecil hati dengan kita. Kita selalu bimbang kalau perbuatan aku ni boleh jadi ditindak orang. Kita selalu gitu kan. Nak cakap sikit takut orang tangkap. Nak bikin gini takut orang kata. Nak bikin itu takut orang terlampau concern. Nak makan ni takut kita sakit. Nak buat ni takut kita luka. Ya ke tidak? Kita concern. Orang gini dia punya selalu concern, aku buat ini Tuhan marah ke tidak? Aku buat ini Tuhan benci ke tidak? Aku buat ini aku timbulkan murka Tuhan pada aku ke tidak? Sangat jaga. Mereka sangat valuekan kasih sayang Allah Ta'ala. Mereka sangat valuekan apa Allah Ta'ala punya perhatian pada mereka. Aku buat gini meluputkan perhatian Allah pada aku tidak? Aku buat gini Allah Ta'ala campak aku jauh-jauh ke tidak? Aku buat begini satu perkara ini, kalau istilah kita lah, buat kecil hati Allah Ta'ala ke tidak? Buat Allah Ta'ala murka ke tidak? Allah, ya. Semua tu orang sendiri punya concern hanya begitu saja, ya.
Dia punya mata hati, dia nampak Allah redha dia ke tidak, Allah murka dia ke tidak. Macam kita, kalau ada kekasih sayang kita bikin apa aja tengok lambat. Isteri aku marah ke tidak? Makan gini terkena baju, isteri aku marah tak comot ke tidak? Aku makan kenyang, balik rumah tak makan, isteri aku bising ke tidak? Sikit isteri bikin apa semua, dia nampak isteri dia dalam hati dia, ya. Orang gini dia nampak semua dalam action dia dan pelakuan dia semua. Allah terima ke tidak? Allah terima, Allah Ta'ala marah ke tidak? Concernnya Allah. Masih hidup dipandang Allah ke tidak? Aku dalam bantuan Allah tak tidak? Aku dah mati diterima Allah Ta'ala ke tidak? Ataupun aku mendapat nasib dibiarkan Allah Ta'ala malaikat seksa aku dalam kubur. Allah. Senantiasa ingat macam mana dia dengan Allah, macam mana Allah dengan dia. Bagaimana dia akan diperlakukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala orang-orang begini, ya. Baik. Dia nampak Allah Ta'ala senantiasa dengan mata hatinya. Penilaiannya selalu dia punya main concern ialah Allah. Kita kan bikin apa semua? Kan orang bilang, hati-hati kau ingat bikin apa-apa, kau dah ada anak isteri. Nak bikin macam-macam pun ingat anak isteri. Nak makan rasuah pun takut kena tangkap, ingat anak isteri. Ya tidak, nak pergi kelab malam pun takut nanti rumah tangga porak-poranda, ingat anak isteri. Nak kerja cuai-cuai pun takut kena berhenti kerja, ingat anak isteri. Kan, bagi orang yang dah itu pun dah kira cukup tanggungjawab. Mereka semua ingat Allah. Allah terima ke tidak? Allah pandang ke tidak? Allah murka ke tidak? Semuanya dia punya main concern ialah Allah, ya. Tak ada bahaya bagimu jika aku menghalangi dunia darimu. Kalau kau jangan bimbang. Kalau dunia dah tak ada sama kau jangan bimbang. Kau dalam zon keselamatan. Selagi kau masih ada dunia, Allah Ta'ala berikan kau dunia. Selagi tu kau masih dalam zon bahaya. Zon dah tak ada, Allah Ta'ala tak beri dunia. Yang ada memang Allah Ta'ala tak beri dunia secara hissi dan ma'nawi. Memang harta tak ada. Dunia tu apa? Harta, pangkat kedudukan, pujian, semua tu kan, sanjungan, tu semua masih dalam dunia. Apabila Allah Ta'ala dah mula halang kau daripada dunia, kau dah masuk dalam satu zon keselamatan lagi satu. Kau dah masuk dalam, apabila Allah Ta'ala dah halang kau daripada dunia, tadi Allah Ta'ala halang kau daripada hamba-hamba, ni Allah Ta'ala halang kau daripada dunia, kau dah selamat. Yang ada Allah Ta'ala halang dia daripada dunia dari bentuk hissi. Betul-betul miskin, bajunya tu 2-3 helai aja. Betul-betul memang rumahnya kopak kapik, sangat-sangat sederhana. Itu di dalam zon selamat sebetulnya. Dia dalam zon selamat. Allah Ta'ala dah piadakan dunia. Yang ada harta masih banyak, pakaian masih banyak, tapi Allah Ta'ala segi maknawi Allah Ta'ala dah sekat dia daripada dunia. Semua dia tak ada rasa satu bangga pun dengan kemewahan dia. Dia tak ada satu seronok ke, apa lagi dia nak rasa bangga ke, dia nak rasa besar. Semua tu dia dah terhalang daripada dunia. Zahir masih nampak, company masih ada, rumah masih besar, kereta masih besar, tapi dia punya interest semua dia tak ada rasa bangga, tak rasa seronok, tak rasa apa semua. Dah terlanjur ada ini pun aku bimbang hisapnya macam mana. Semuanya begitu, ya. Secara maknawi. Apabila Allah Ta'ala dah halang dia daripada dunia, lagi sekali masuk dalam zon keselamatan Allah Ta'ala. Selagi dia masih ingat dunia, suka harta, suka mewah, suka apa semua, dia dah tak pandang dunia tu sebagai ada nilai, dia dah masuk zon keselamatan Allah Ta'ala. Tak ada bahaya bagimu kalau aku dah halang kau daripada duniaku. Dunia macam-macam, ya. Dunia macam-macam. Harta benda dunia, kawan-kawan dunia, anak isteri dunia. Kadang-kadang Allah Ta'ala halang satu. Allah Ta'ala halang satu. Sebahagian daripada one big part of dunia dia halang dari kita aja, dah selamat dah. Terus selamat. Rupanya yang kau terhalang tu rupanya manfaat rupanya. Kau jangan kecewa sangat kalau kau terhalang tu, kau terhalang ini. Rupanya tu manfaat bagimu. Good for you rupanya. Rupanya good for you. Kau dalam zon keselamatan Allah Ta'ala. Ya Allah. Baru kadang-kadang kita baru tertahan itu. Dan ni kita macam dah nak sedih, nak duka cita, ya. Rupanya Allah Ta'ala bilang itu keselamatan daripada Allah Ta'ala rupanya. Malu kita. Kita tertahan itu, tertahan ini, tak dapat itu, tak dapat ini. Kita rasa macam boring lah, fed up lah, ya. Rupanya itu zon keselamatan. Itu sebenarnya pemeliharaan daripada bahaya rupanya. Allah, kau dihalang ini kerana kau halang ini. Umpamanya lah Allah Ta'ala halang daripada konyah. Allah Ta'ala tarik gigi dia. Sajalah senang, ya. Allah Ta'ala halang dia daripada konyah. Allah halang daripada cegah dia daripada konyah. Gigi itu kan sebahagian pada dunia. Dia terpelihara daripada bahaya apa? Bahaya makan benda-benda keras. Bahaya makan benda-benda keras. Bahaya makan benda-benda tak azam. Bahaya makan lazat-lazat sangat. Dia makan pun yang tak selazat orang lain. Bahaya daripada makan banyak sebab dia tak boleh konyah. Semua itu. Contohlah. Dia halang satu, tapi rupanya dengan halang tu,
dia ditahan daripada dapat satu nikmat, tetapi dia terhalang daripada berbagai-bagai bahaya yang datang beserta nikmat itu. Dia terhalang daripada nikmat dunia, tapi dia terhalang pada berbagai-bagai bahaya yang akan datang sama nikmat dunia itu. Allah, good for him. That sanction is good for him. Keterhalangannya daripada dunia itu is good for him, sebetulnya good for him. Yang mana sana dapat, sini capai, sini dapat. Allah, rupanya dia sedang dihalang oleh Allah Ta'ala. It's good rupanya. Ya Allah, malu kita kadang-kadang nak jengkel dengan Allah. Malu kita kalau tak dapat apa-apa kita nak marah dengan Allah. Rupanya Allah Ta'ala dalam proses ya. Tapi sekali lagi ya, kita tak boleh asal kita terhalang aja kita bilang maknanya, oh aku ni orang baik. Itu ujub. Taruhlah kita punya kerja kena berhenti. Taruhlah isteri kita lari. Taruhlah kedai kita bankrupt. Terus kita rasa, aku orang pilihan Allah Ta'ala. Syukur ya, Alhamdulillah, glad. Kerana Tuhan halang kita daripada satu dunia besar. Tapi dalam waktu yang sama, kita tak boleh lupa. Kalau itu semua terjadi dan sebetulnya kita itu hilang, tetapi murka Allah pun sama-sama, itu merupakan tanda murka Allah. Jangan rasa kita sudah aman. Bermakna kau tak dapat jasmani, kau tak dapat rohani pun. Kedai pun hilang, job pun, kerja pun tak ada. Dalam serta apa? Berserta murka Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Kenapa? Kau tak mensyukuri nikmat kerja kau. Sebab itu Tuhan tarik balik lucutkan. Begitu ya. Dan setiap kali apabila dunia hilang daripada kita, pekerjaan, kewangan, kesihatan, teman, keliling, semua tu, sebelum kita terus nak, kita syukur-syukur, Alhamdulillah ya Allah, ini ada hikmah sebaliknya. Tetapi kena simak apa dosa kita dalam hubung kait dengan perkara ini. Kelemahan kita, kecuaian kita punya tak jaga betul pekerjaan kita punya tak urus betul perniagaan kita, kesilapan dari diri kita semua, barulah ya Allah, ini satu pengajaran bagi diriku. Ya Allah, aku insaf terhadap kesalahanku, namun aku syukur kerana ada karuniaan lain di sebalik ini semua. Tak boleh terus rasa gini aja terus. Nak jadi wali lah, rupanya aku sedang diuji oleh Allah. Orang lain tak diuji, korang semua terus dah rasa diri dia macam bagus. Padahal kau ditimpakan ini pasal kau tak bagus. Insaf, tetap kena insaf. Postmortem, kita punya hal ehwal tetap kena postmortem. Kena cek apa silapnya, apa salahnya. Insaf dan tobat. Dan kemudian renung. Lepas itu, serah sama Allah Ta'ala dan lindung dengan Allah Ta'ala. Dan syukur dengan hikmah di sebalik berlaku perkara-perkara yang kita tidak ingin itu. Ya. Jadi itu selalu dengan Allah kira bicara kita itu. Sebab itu kembali pada atas balik semula, iaitu apa? Kalau sudah merinduiku, iaitu merindui, aku dalam zon rida Allah ke tidak? Aku dalam zon sayang Allah ke tidak? Aku dalam zon cinta Allah ke tidak? Begitu ya. Jadi dia senantiasa merindui Allah Ta'ala ya. Baik. Ini kitab semua ya. Kitab-kitab tasawuf ya. Hidangan Allah Ta'ala ya. Macam kitab Imam Haddad semua tu. Kalau kita baca simpitan selalu, kita baca simpitan selalu tau. Tapi kalau Ta'ala nak kasi kita faham, nanti macam-macam kita dapat faham. Macam-macam kita dapat faham. Ini setakat kita baca yang apa yang kita faham. Kalau orang salih, apatah lagi kalau orang-orang yang Allah Ta'ala berikan futuh pada hatinya, dia punya faham jauh lebih banyak pada kita punya faham. Deep, wide, berchannel-channel pula dia punya faham. Kalau kita baca setakat sekitar selalu kita pandang yang aku faham gini, faham gini. Baik itu ya. Ilmu ya, ada ilmu kasbi, ada ilmu laduni ya. Ilmu kasbi itu ilmu yang dipelajari, yang didapat, yang dipelajari. Ilmu laduni itu yang diberi oleh Allah Ta'ala. Membacanya ilmu kasbi. Memaham daripada bacaan itu. Tapi dapat pemahaman sebalik yang dibaca itu laduni. Bergantung kepada orang-orangnya ya. Itu Imam Haddad, Imam Ghazali kalau tulis ya, dia tulis ini Allah Ta'ala berikan kepada mereka punya keistimewaan. Yang orang-orang awam macam kita baca pun we are able to understand. Dan kalau orang yang khas baca, dia pun understand lain. Orang khas kalau baca, dia baca sebentar selalu, dia punya mendalam, dia punya kupasan, dia punya pandang angle lebih lain. Menimbulkan takwa mereka lebih lain. Ketika dia baca, Allah sedang bicara dengan dia. Betul-betul. Dia rasa dia dibicara oleh Allah Ta'ala. Ya. Subhanallah. Ya. Dah dia senantiasa nampak Allah dalam hati dia. Takkan dengar kalam Allah Ta'ala, dia tak tahu Allah Ta'ala sedang bicara dengan dia. Begitu ya. Ini kitab-kitab begini semua ni kitab-kitab karamah wali-wali ya.
ditulis oleh wali-wali, maka boleh menyentuh hati orang-orang awam macam kita, dan orang-orang khas kalau membacanya apatah lagi, ya. Tengah zaman-zaman gini ya, zaman-zaman akhir gini, hati kena celik ya. Hati kena celik, kena terang sekali, kena waspada apa attack daripada musuh-musuh Allah, daripada syaitan, iblis dan kuncung-kuncungnya. Sekarang mereka tengah tak duduk diam langsung tau. Dia tengah macam-macam dia nak ganggu kita daripada sudut mungkin udaranya, dari sudut mungkin ada tersebar kumannya, mungkin dari sudut perasaan tamaknya. Dari manusia jadi macam liar. 2 tahun kita dah terkurung, sekarang kita lepas, jadi dia punya kemaruknya banyak tau. Banyak dia punya kemaruk dia. Jadi sifat tamak dia tu macam nak rebut tu jadi banyak tau. Bukan menimbulkan kana'ah lepas 2 tahun tau. Dia punya rebut apa? Nak rebut hiburan, dia punya nak rebut satisfaction, nak rebut itu semua tu. Allah ya. Yang dalam 2 tahun patutnya lepas clear gitu, dapat syukur dia, alhamdulillah, dapat bergerak, dapat berjalan, dapat makan kedai, dapat apa semua ya. Jadi sifat kana'ahnya hilang, sifat itunya, jadi sifat rakusnya pula terbit. Sedikit aja tak terima, nak sepuas-puasnya. Kau bayangkan dalam zaman PKP kau boleh puas tak? Dalam PKP segala kehendakmu boleh tak? Kau boleh kesana kemari tak? Kan tak boleh kan? Untuk sekarang syukur ya. Jadi dalam zaman sekarang ni kita tengok banyak serba-serbi orang tak puas. Sini-sini tak puas, pantang tengok itu. Timbul emosi yang bukan-bukan, bapa sembelih anak, isteri sembelih suami, suami sembelih buang anak, Allah, macam-macam semua. Semua tu daripada dalam emosi semua keluar. Dulu-dulu kita tak dengar begini kan. Belakangan ini semua tu. Dia serang kita dari dalaman tau. Dia serang kita dari dalaman. Janganlah kau tentang pohon gairah tunggu zaman Mahdi. Tunggulah, datanglah. Memang akan datang waktunya. Jangan konon-konon kau dah bersedia benar nak zaman itu. Sebelum zaman itu, macam-macam peperangan kita akan hadapi. Nombor 1, from deep inside. To prepare us, zaman Mahdi, to prepare us to go against Mahdi. Sebab syaitan tahu Mahdi akan keluar. Kita kena prepare ourselves, kena siapkan diri kita sekarang untuk boleh accept Mahdi, boleh duduk dalam golongan Mahdi. Syaitan sedang nak prepare kita untuk kita reject Mahdi. Reject Mahdi dengan hati. Pasal kita dah nak mewah, kita nak sedap, kita nak selesa, kita nak megah, kita nak bangga, kita nak grand. Semua dia sedang pupuk kita untuk reject Mahdi. Kau jangan nak tunggu-tunggu zaman Mahdi gairah sangat macam seolah-olah kita dah bersedia dengan zaman Mahdi. Syaitan menyediakan untuk engkau untuk zaman Mahdi, iaitu apa? Untuk kau reject Mahdi dengan sifat keduniaanmu, dengan sifat keangkuhanmu, dengan sifat tamakmu. Allah, seram ya. Itu yang perlu kita basmi dari dalam diri kita dahulu ya. Tak ada bahaya bagimu jika aku menghalangi dunia darimu, manakala aku berikan agamaku untukmu. Subhanallah. Kalau kau dapat agama saja, kesedaran, insaf, agama, kau dapat agama tu apa? Saya boleh ngajar fiqh lah, saya dapat agama. Lah, agama kau kenal Allah dulu. Kau kenal dia Tuhan, kau kenal dia perkasa, kau kenal dia kau punya provider, dia pemberi kau segala-galanya. Kau kenal dia sebagai pelindungmu. Itu, dia Tuhan, milik segala-galanya. Nothing can move, nothing can stop, kecuali semua dengan dia punya kehendak. Itu agama nombor 1. Ketuhanan kau terhadap Allah Ta'ala, kau punya hati terhadap ketuhanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Kau punya umpamakan ketuhanan Allah Ta'ala itu. Itu agama. Itu agama yang hakikatnya sebetulnya pokok segala agama. Kemudian kau sedar dia Tuhan, menyaksikan kau buat dosa, buat maksiat dan apa semua. Kau jauhkan maksiat. Kemudian dia Tuhan ada merintahkan kau sembahyang dan puasa. Kemudian dia Tuhan ada mengutuskan Rasulullah untuk kau contohi akhlaknya. Semua dia Tuhan tu agama. Tak ada bahaya kalau Allah Taala dah berikan kau agama. Allah Taala berikan kau agama, kau kenal Allah, istilahnya sampai to the maximum of jadi arif billah. Kenal Allah. Kenal Allah, tak ada bahaya. Tak ada bahaya tau. Lagi sekali, tak ada bahaya maknanya banyak bahaya. Tapi maknanya tak ada bahaya, won't be affected by any bahaya. Tidak, maksud tak ada bahaya sini, kau tak akan disentuh, kau tak akan disentuh, kau tak akan terkesan dengan apa bahaya. Itu maksudnya. Bukan maknanya tidak ada bahaya tu zero bahaya. Dan pada Tuhan punya diri memang tak ada bahaya. Macam Nabi Ibrahim, api besar tu bahaya tak? Bahaya. Tapi ada bahaya tak pada diri dia? Tak tersentuh. Tak terkesan dengan bahaya. Tak terkesan dengan bahaya. Tapi ada bahayanya tak? Ada unggun api sebesar-besar gitu.
Nabi Ismail dengan pisau. Ada tak bahayanya? Ada pisau, ada iris. Tapi tak ada bahaya, maka tak ada luka. Begitu ya. Jadi maksud tak ada bahaya, jangan kau ingatkan tak ada bahaya. Orang kau tengok wali-wali kena timpa macam-macam. Kau tengok pun ngeri. Suddenly dia escape saja. Allah. Kena juga tau. Kena escape juga. Tapi boleh escape juga. Ya. Boleh escape juga. Tak membahayakan pula kebencian makhluk jika ridaku telah kau dapatkan. Bermakna akan ada benci makhluk tak? Ada. Akan banyak yang benci dia. Akan banyak yang attack dia semua. Tapi kalau Allah Ta'ala rida, benci dia tak ada masalah. Allah. Jangan sangka orang-orang salih tak ada orang benci. Yang paling banyak orang benci orang salih lah. Dan paling banyak benci orang-orang salih ni, tak boleh sebut dibenci oleh orang salih. Sebab orang salih tak ada benci sama orang. Dia dibenci orang ada. Orang berilmu lah. Sebab orang salih ni, orang berilmu ni ada beberapa kategori. Ada orang berilmu salih, ada orang berilmu tak salih. Tapi jadi si orang salih berilmu ni, dia paling dimusuhi oleh orang-orang berilmu yang tak salih. Satu sama kategori dengan dia. Orang awam akan pandang same kategori. Hakikatnya two different kategori. Sangat-sangat membencinya. Tak ada masalah kalau dibenci orang, asalkan Allah rida pada kita. Itu yang kita takut ni, Allah rida aku ke tidak. Jangan rupanya orang punya benci sama aku lantaran Allah benci sama aku. Could be tak? Could be. Sebab Allah Ta'ala kalau dah benci sama orang, Allah Ta'ala perintah sama Jibril. Ya Jibril, aku benci kepada fulan. Hendaklah kau benci kepadanya. Maka Jibril pun benci. Jibril pun seru, wahai sekalian isi langit, Allah benci kepada fulan, hendaklah kau benci kepadanya. Maka penduduk langit pun benci kepada fulan itu. Maka kebencian itu akan disambut oleh orang-orang dunia. Jadi kalau orang benci kau tu, kau kena jaga-jaga. Jangan asal orang benci kau je. Orang baik, siapalah tak benci. Dah lah kau dibenci orang, kau dapat unjuk pulanya. Tak sedar diri. Begitulah orang-orang kalau baik. Orang-orang kalau dipandang oleh Allah, senantiasa dimusuhi orang ramai. Dan kau tak guna, kau buat salah. Orang geram dengan kau pula rasa baik. Itu hijab atas hijab. Allah, na'udzubillah. Allah, na'udzubillah. Pokok pangkalnya kau senantiasa mohon sama Allah, lindung sama Allah Ta'ala. Orang benci sama kau je, kau terus yang kau salahkan diri kau dahulu dan kau harap Allah Ta'ala. Kau harap Allah Ta'ala, kau mohon pada Allah Ta'ala. Dirimu senantiasa kena istighfar. Dirimu kena senantiasa merasa dirimu bersalah. Dirimu kena senantiasa mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang tak ada bahaya di antara ini. Tak ada, itu semua kerja Allah. Semua kerja Allah. Kamu hadapi satu bahaya demi satu bahaya dengan sebaik cara mungkin sebab kamu hamba Allah Taala. Tentang yang tak ada bahaya itu semua kerja Allah. Jangan selalu kita rasa aku dah masuk dalam golongan yang dicintai Allah. Aku dah masuk golongan yang dibukakan oleh Allah Ta'ala. Aku masuk golongan yang dijauhkan dunia oleh Allah Ta'ala. Jangan rasa kita dah berada golongan yang safe. Itu ghurur namanya. Senantiasa bagi pihak kita senantiasa takut kalau kita masih dalam pihak yang tak safe. Rupanya aku dapat ini semua tu lantaran murka Allah. Na'udzubillah, itu yang kita takut. Tetapi harap mudah-mudahan aku dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perkaranya sangat abstrak ya. Begitu ya. Jadi kalau kita tak dapat apa semua, hanya Allah. Diganggu orang, bisnes kita pulaknya teruk, umpamanya, ya Allah, muhasabah diri. Aku banyak dosa, ya Allah, taubat. Gunakan peluang ini untuk cucikan diri kita dulu, bersihkan diri kita dahulu. Cari kesilapan kita, cari kesalahan kita, ngaku kesilapan kita, ngaku kesalahan kita. Kemudian lepas itu serahkan pada Allah, minta sama Allah, minta pelihara Allah Ta'ala. Lepas itu takut kalau janganlah kita dah dapat timpa ini, tapi kita masih dalam golongan orang yang belum dicintai oleh Allah. Ada dunia dia tak dapat, macam tadi, dihalang oleh dunia. Tapi rida Allah pun dia tak dapat. Allah, dah tak dapat dunia, tak dapat rida Allah. Biarlah kita tak dapat dunia, terus mohon rida Allah. Mafhumnya dari sini, apabila orang benci kau mohon rida Allah. Apabila kau terhalang pada dunia, kau mohon rida Allah. Jangan kau sangka kau dah dapat rida Allah. Kau mohon rida Allah. Baik ya.